Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada hari ini, hari Isnin 14 hari bulan 12 2020, pasca PKPB. Dia ada B sekali lagi. Yang tertangguh pengajian kita sekejap. InsyaAllah kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, mudah-mudahan penyakit wabak ini hilang dalam masa yang dekat. Dengan masyarakat kita insaf kembali kepada Allah Azza wa Jalla, banyak istighfar, banyak bertaubat, jangan duk banyak lara. Lepas PKP habis, lompat selalu. Itu tak jadi. Bila sambil-sambil duk PKPB tu, program reality melompat dalam TV laku lagi. Jadi dia nampak kontra sangat. Ahli masjid nak pergi masjid tak dapat. Ahli lompat-lompat jaya dengan program dia. Jadi kita munajatlah banyak kepada Allah Azza wa Jalla supaya Allah Ta'ala angkatkan bencana ini dan tidak ada kemurkaan daripada Allah Azza wa Jalla dengan maksiat-maksiat yang dibuat oleh ahli maksiat. Sebab itulah para ulama dia berdoa, Allahumma la tu'akhizna bima fa'ala sufaha'u minna. Ya Allah, jangan engkau ambil tindakan ke atas kami dengan perbuatan orang-orang safih, orang-orang yang tak cerdik di kalangan kita, yang masih lagi buat maksiat dan masih lagi buat pelanggaran SOP syariat, walaupun dalam suasana wabak yang berlaku. Baik, para jemaah sekalian, kita kembali kepada perbincangan dalam kitab kita Bahrul Madhi, dalam bab fil mustahadati an tajma'a baina as-salataini bi ghuslin wahidin. Bab orang perempuan yang istihadah, yang keluar darah yang berterusan, boleh menghimpun antara dua sembahyang dengan sekali mandi. Maknanya dia tak syarat mandi setiap waktu. Jadi dalam siri yang lepas kita dah bincang banyak daripada masalah 483 sampai 496. Tak habis lagi. Kita sambung 497. Masalah 497, edisi Jawi ini muka surat 190. Masalah kita mukaddimah sikit. Masalah yang kita bincang ni orang perempuan istihadah. Apa makna istihadah? Darah dia keluar sentiasa, bukan waktu haid. Kalau waktu haid dia panggil haid, perempuan haid. Kalau waktu luar waktu haid, nama dia istihadah. Mana orang perempuan yang keluar darah macam haid tapi bukan haid. Jadi apa keadaan mereka? Kita sambung perbincangan kita ni. 497. Haid yang berterusan, bersemendangan tu bahasa dia lah. Bahasa lubuk merbau dulu, lama dulu. Kita tulis dengan bahasa Melayu baru ni, haid yang berterusan. Maknanya orang keluar darah terus. Bagaimanakah menahankan darahnya apabila hendak sembahyang? Ini dia panggil tip. Macam mana kita nak kontrol, nak jaga darah tu supaya tidak kotor, tidak kena di kain, tak kena tempat solat, bagaimana? Qala an-Nawawi rahimahullah. Nawawi di sini maksudnya Imam Nawawi. Apabila orang yang keluar darah yang berterusan itu hendak sembahyang, maka bahawasanya disuruh akan dia dengan ihtiyat. Bahasa Arab ihtiyat mana berhati-hati, mengambil langkah penjagaan pada suci hadasnya dan suci najisnya. Dua-dua sekali kena jaga. Jaga hadas dan juga jaga najis. Darah dia tu jangan kena tempat, jangan kena di kain dan sebagainya. Maka membasuhlah ia akan farajnya sebelum wudu, kalau dia boleh berwudu, atau tayamum jika dia bertayamum. Kena basuh dulu hak tu, alat dia tu, anggota dia. Dan jika sekiranya darah itu sedikit, darah tidak banyak, titik slow ya kata,
nasaya tersimpang ataupun tertahan ia dengan kerana sumbi. Sebenarnya sumbi itu makna sumbak. Sumbi dengan makna sumbak. Sumbak itu sendiri, apa makna sumbak? Dia pakai kain ke apa benda ke. Yang pentingnya alat yang boleh letak di kemaluan dia tu supaya tak titik darah. Itu makna sumbak tu. Dia sumbak dengan apa-apalah, dengan kain. Zaman tu bukan ada pakaian wanita macam kita sekarang ni, pempoh wanita tu. Maka tiadalah apa sesuatu lagi diperbuat bagi menolong sumbat itu jangan keluar. Jadi buatlah apa-apa supaya tidak keluar darah. Dan jika sekiranya tiada tersimpang, mana tak tertahan darah tu, dengan sumbat kain itu tak tertahan, dengan kerana kuat tembor. Bahasa Kelantan tembor ni, keluar tembor maknanya kuat dia punya tendangan darah. Dia punya pressure, tekanan darah tu kuat, dari dalam mahu keluar darah tu kuat. Kalau sekat sumbak je tak jadi, hendaklah ikat akan dia atas farajnya dan berselampit. Selampit ni pakai cawat, bercawat ya dengan perca kain atau tali. Ikatkan kedua hujungnya ke tali pinggang. Allahu Akbar. Zaman kita ini tak payahlah dia ada penepek siap, ada cerak situ kan, akan jadi dah. Dan maulah kukuhkan ikat selampit, cawat serta kapas penyumbat jalan darah keluar. Dia kena, makna kalau darah tu kuat, tekanan dia kena kuatlah juga dia punya kain tu. Gitulah mudahnya. 498. Masalah haid yang berterusan wajibkah sumbat kerana salat? Mesti kau kena sumbat kuat-kuat ke boleh je letak kain gitu ya? Kata Imam Nawawi, hendaklah diperbuat sebagaimana dalam masalah di atas. Masalah 497 itu menyumbat, menahankan darah supaya tiada keluar ia. Maka sumbat dan berselampit bercawat itu wajib, melainkan pada dua tempat, dua keadaan. Mana orang perempuan yang istihadah wajib dia kena pakai alat cawat dia tu, kecuali dua tempat. Pertamanya dengan sebab ikat dan sumbat yang kuat menyakitkan dan memedihkan, dengan sebab terkumpul banyak darah dan ia menembar, maknanya menekan keluar, maka tiadalah lazim akan dia sumbat amat kerana padanya mudarat. Mana kalau dia ikat kuat-kuat, sakit pula dia punya anggota tu. Itu dimaafkanlah. Yang keduanya puasa. Maka tiada boleh ia menyumbat siang hari. Maka boleh ia ringkaskan atas pakai cawak je, tak usah sumbat. Sebab apa puasa ni tak boleh sumbat? Tuan-tuan kena ingat, dalam fiqh mazhab Syafi'i, masuk sebarang perkara di dalam faraj, maka batal puasa. Itu bahaya je, kan? Sebab tu dia kata tak boleh sumbat siang hari. Dalam bahkan orang panggil ketat sangat undang-undang kita ni. Siapa mereka, kalau orang kesak nak buang najis tak boleh, dia tekan merah muka-muka, keluar separuh dia punya najis. Tekan-tekan habis masuk balik setengah, batal puasa. Itu fiqh gitu. Jadi alhamdulillah kita dah bahas panjang dulu dalam bab Ramadan. Ana mengatakan banyak lagi pandangan ulama lain yang mengatakan tidak sampai begitu sekali. Masuk kalau setakat tu orang tak masuk dalam anggota situ, masuk dalam usus, bukan masuk dalam perut yang dikehendaki masuk dari atas. Wallahu alam. Baik. Masalah 499. Haid yang berterusan itu wudu'kah dahulu daripada selampit, daripada pakai cawak atau bagaimana? Maknanya lepas kita basuh siap, kita nak pakai cawak dulu ke ambil wuduk dulu? Itu soalan dia. Kata Nawawi rahimahullahu ta'ala, telah berkata ashab kita ni ulama mazhab Syafi'i kata apa? Wajib didahulukan ikat dan cawat daripada mengambil air sembahyang, dan mengambil ia air sembahyang dengan segeranya. Ikat kemah-kemah,
wudu, kemudian daripada sudah menyumbat dan berselampit itu, maka wajib mengikat. Dan jika berselampit ia kemudian dilambatkan dia mengambil air sembahyang, ikat kemah-kemah dia masuk dulu. Sudah. Dan panjang oleh masanya, maka pada sah wudu itu 2 wajah. Khilaf dari ulama. Sebab dia lepas dia pakai alat tadi, dia tak pergi selalu tak pergi ambil wuduk selalu. Tak pergi ambil wuduk terus. Bila tak ambil wuduk terus, maka dikira cuai. Lambat 2 wajah. Bermula yang asahnya, pendapat yang lebih sahih, tiada sah ia. Kena pergi basuh mula pula. Pakai semula baru ambil wuduk balik. Masalah yang ke-500. Haid yang berterusan sembahyang pakai cawak. Dia pakai cawak dah, tapi keluar jua darahnya. Titik juga. Maknanya darah dia ni kuat tekanan. Apakah hukumnya? Detail kita ni. Kata Imam Nawawi rahimahullah, dan apabila sudah kukuh ikat dan cawat sebagaimana dalam masalah 497 itu, kemudian keluar juga darahnya menembusi celah-celahnya dengan ketiadaan melampau, keluar juga sikit ya. Orang panggil basuh ya tepi kain cawak dia tu, nasyaya tiada membatal ia akan tahar dan sembahyangnya dua-dua tak batal. Dan harus baginya sembahyang kemudian daripada fardunya menurut sekehendak hatinya daripada sembahyang sunat, kerana tiada melampau keluarnya dan kerana tiada terpeliharakan daripada yang demikian itu. Mana tak nak buat dah. Dengan teknologi yang ada pada masa dia tu, darah ni akan ada juga sikit. Maka itu dimaafkan. Masalah 501. Haid yang berterusan yang sembahyang ia dengan keluar darah kerana taksir. Tulis taksir itu cuai. Cuai memakai selampit ataupun cawaknya, maka apakah hukumnya? Dia pakai tak molek, tidak teliti. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, apabila keluar darah kerana taksirnya, kecuaian dia pada ikat balut dan sumbat dan selampit kerana kurang tegak kerjanya. Dia tak pandai ikat, orang panggil ikat loleh-loleh, ikat tidak kuat, maka banyak dan berlebih keluar darah dengan sebabnya, maka bahawasanya membatal ia akan sucinya batal. Sebab terlebih sangat. Maka jika berlaku demikian itu dalam pertengahan sembahyang, nascaya batal sembahyangnya. Dan jika berlaku ia kemudian daripada sembahyang fardu, nascaya tiada boleh lagi mengerjakan segala sunat kerana taksir, kerana kecuaian dia memakai cawat. Ini masalah. 502. Masalah. Haid yang berterusan wajibkah membaharukan menyumbatnya tiap-tiap kali solat fardu? Ini soalan dia. Setiap kali kita nak solat fardu, adakah kita kena sumbat, tukar dia punya kain cawat itu? Kena tukar. Kata Nawawi rahimahullah, adapun membaharukan yakni mengganti baru akan basuh farad dan menyumbatnya dan membalutnya bagi tiap-tiap sembahyang fardu itu, maka ditilik padanya. Kita kena tengok juga. Tengok barang. Sekiranya berubah balut dan penampal itu daripada tempatnya, akan sebagai berubah yang memberi bekas padanya, ataupun tampak keluar darah dari segenap pihak balutnya dan tampalnya, nascaya wajiblah membaharukan. Dan jika tiada berubah tampalnya daripada tempat sekaliannya dan kerana zahir darah itu, maka padanya 2 wajah. Tak berubah tapi darah tu nampak. 2 wajah pula. Mana ada khilaf di kalangan ulama besar mazhab Syafi'i. Itu dipanggil wajah. Bermula yang asah daripada keduanya, wajib membaharukan sebagaimana wajib membaharukan wudu.
Masalah 503. Haid yang berterusan itu disyaratkan wuduknya masuk waktu kah? Ni soalan. Hak ni agak realiti sikit. Zaman kita pun berlaku dengan ada alat-alat penepek moden, penampal moden ni pun ia ni jelas. Orang yang menyakit istihadah, dia nak ambil wuduk tu kena tunggu masuk waktu ke? Boleh. Sebelum masuk waktu. Macam tayamum kan, mazhab Syafi'i kena masuk waktu. Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, dan telah berkata ashab kita, tiada sah wuduk perempuan mustahadah itu bagi sembahyang fardu sebelum masuk waktunya. Dia kena tunggu dulu. Masuk waktu orang baru pergi buat persiapan wuduk dia. Dan kata Abu Hanifah, ini mazhab Abu Hanifah ni bagus dalam masalah ni, longgar. Harus dahulu daripada waktunya. Macam tayamum juga. Tayamum pun boleh sebelum waktu. Orang perempuan istihadah juga boleh siap-siap basuh, ambil wuduk siap-siap. Dan dalil kita, mazhab Syafi'i yang tak membenarkan ni, kenapa? Kerana ianya taharah darurah. Taharah orang istihadah ni keluar darah semua. Kalau nak kira kak, tak berwuduk dah lah dia ni sebab keluar. Maka tiada harus ia dahulu daripada waktu hajah. Jadi tak boleh nak cepat. Waktu hajat wajib wuduk ni bila? Bila kita nak solat. Sekarang ni boleh masuk waktu semaya, boleh masuk waktu solat. Kenapa nak ambil? Itu hujah dia. Nampak hujah dia agak kemah lah juga kan. Hujah pandangnya Abu Hanifah pun, dia kata oleh kerana dia darurat dah, kalau tunggu masuk waktu solat pun darah dia di situ juga. Baiklah kita awal sikit, dia boleh pergi masjid contohnya. Jadi kalau kita bahas dalam bab perbincangan para ulama, kita nampak ada keluasannya dunia ni. Luasnya hukum fiqh tu luas. Jangan dipersempitkan yang diperluaskan oleh para ulama. Masalah 504. Haid yang berterusan itu ditentukan segera sembahyangkan wuduknya. 503 tadi mazhab Syafi'i kata tak boleh ambil wuduk kecuali masuk waktu. 504 ni dah ambil wuduk kena solat lalu ke boleh tunggu sekejap? Berapa minit boleh tunggu? Ini dia punya perbahasan. Telah berkata ulama kita Syafi'i, maka apabila mengambil wuduk perempuan yang keluar darah yang berterusan itu, hendaklah bersegera ia dengan mengiringi taharahnya. Lepas taharah, Allahu Akbar, maya. Maka jika mentakhir ia, melewatkan bahawa mengambil wuduk ia pada awal waktu dan sembahyang ia pada pertengahannya, lambat dia tunggu, nasaya ditilik akan mengapa takhirnya itu. Kita kena kelih, kenapa awak lambat salat? Siasat dulu. Jika takhirnya itu kerana berbimbang, makna berbimbang itu sibuk dengan satu sebab, seperti menutup aurat. Dia ambil wuduk dah tapi kain dia tak ada hak bersih, nak tutup aurat, kena pergi cari dulu. Dan jawab bang dan iqamat. Orang duk qamat jawab dulu. Dan ia mengijtihad kiblat, duk cari arah kiblat dulu, kok mana ni. Tadi sedap hati dah muka jai kita ni, handphone kita ni ada arah kiblat. Tiba-tiba handphone mati bateri, habis bateri pula dah. Sudah. Dan pergi ke masjid besar. Ini yang kita nak bincang ni. Mana lepas ambil wuduk, kita naik kereta pergi masjid. Dan tempat-tempat mulia-mulia. Pergi ke surau, sama juga. Dan berusaha menghasilkan sutrah penghadang, nak tok depan dia, yang sembahyang ia kepadanya. Dan menanti Jumaat dan jamaah. Dia nak sembahyang jemaah tutup email lambat mari pula. Jalan ke masjid satu kes dah, Al-Fadhil tua email pula lewat. Contohlah. Dan yang menyerupai akan yang demikian itu, mana seumpamanya, maka haruslah ia atas mazhab yang sahih lagi masyhur, tidak mengapa. Kita faham di sini orang istihadah bila masuk waktu dia ambil wuduk rumah dia. Kemudian dia berjalan mari masjid. Siapa di masjid dia tunggu imam. Adalah juga dalam 10-15 minit kot, kan? Maka itu tidak mengapa.
Sebaliknya pula. Dan bagi kita satu wajah yang tiada mengharuskan. Ada juga satu pandangan ulama kata tak boleh. Nawawi kata apa? Tiada ada apa suatu. Pandangan ini tak ada masalah lah. Tidak diambil kira. Kita kata alhamdulillah. Longgarlah sikit kalau tidak ketat sangat kan. Dan adapun apabila mentakhirkan sembahyang itu, kenapa lambat solat? Dengan ketiadaan satu sebab daripada beberapa sebab yang tersebut. Tak ada sebabnya. Kenapa tak maya lagi tu? Allahu Akbar. Sudah ambil wuduk tadi, masuk pula geruk wasapi, duduk tukar-tukar menu pula nak masuk tengah hari ni. Lama duduk main menu tu, kan? Apa jadi? Dan barang yang pada maknanya seumpamanya, maknanya kita yang betul tak ada sebab. Maka padanya 3 wajah bagi ashab kita. Ada 3 pandangan ulama besar mazhab. Yang asah daripadanya tiada harus dan batal sucinya, dia kena pergi ambil wuduk semula. Dan yang keduanya harus, tiada batal sucinya. Ini pandangan yang kedua. Dan harus baginya sembahyang dengan dia, dan jikalau keluar waktu sekalipun. Tak ada masalah. Dah diambil dah. Kenapa kita nak batal-batalkan? Dan yang ketiganya harus baginya mentakhirkan barang yang tiada keluar waktu fardu. Maknanya ada hak pelamuk yang kedua. Dia kata boleh takhir, tapi jangan sampai habis waktu. Pandangan yang pertama kata tak boleh. Kita tengoklah juga masalah tu, kan? Maka jika keluar waktu, maka tiada harus baginya sembahyang dengan suci itu. Kena ambil hak wuduk lain. Maka apabila kita katakan sah, tengok pandangan yang pertama kata sah. Padahalnya apabila ia takhirkan, nasaya tiada harus ia sembahyangkan fardu, maka bersegera ia maka sembahyangkan fardu, maka harus baginya sembahyang segala yang sunat-sunat selama waktu fardu itu ada kekal. Jadi kalau kita kata harus, dia mentakhir, lewat dah dia, lepas tu dia semaya, lepas tu bolehlah dia semaya sunat lagi lepas fardu tu sampai nak semaya fardu yang kedua. Maka apabila keluar waktu fardu itu, maka tiada harus baginya sembahyang sunat-sunat. Kemudian daripada itu, dengan demikian itu taharah atas yang asah daripada 2 wajah. Wallahu a'lam. Ni kalau ada orang pandai buat carta baru jadi ni. Tak, duk main sah tak sah. Tapi setakat ni kita boleh buat khulasah lagi, boleh buat orang panggil kesimpulan. Apa dia kesimpulan? Maknanya kalau dia terlambat dengan bersebab lah, kita kata insya-Allah tidak jadi masalah. Kalau tidak orang istihadah tak pergi masjid lah dia. Kan? Tapi kena ingatlah yang penting bagi dia kena jaga diri lah. Dia panggil menjaga diri. Mana pakar molek-molek dia punya alat tu. Amun dia pergi masjid ke pula, AJK masjid kau duk basuh bekas dia pula. Itu tak boleh lah. Kan? Jadi jangan pergi. Kalau kita, iyalah macam dia sebut tadi lah. Mana keadaan-keadaan tersebut ada katanya kuat sangat tekanan darah. Kalau darah tu sikit-sikit, boleh je kita pergi, insya-Allah. Dan masa yang diberikan cukup. Azan, ambil wuduk, basuh-basuh alat, ambil wuduk, mari masjid, salat. Dibenarkan. Kita kata alhamdulillah. Masalah 505. Haid yang berpanjangan berapa kali wajib mandi? Kita kena mandi berapa kali ni? Ini masalah ni. Mandi kerana darah tu, bukan kerana lain. Kalau kerana lain tu kerja dia. Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, tiada wajib atas orang yang keluar darah berpanjangan berterusan mustahadah itu mandi kerana satu daripada sembahyang, dan tiada dalam waktu daripada segala waktu melainkan sekali jua pada masa kira-kira putus darah haid. Jelas sini tuan-tuan. Imam Nawawi kata, bila orang perempuan ni biasa dia ada tempoh kan, haid dia seminggu. Mana lepas pada seminggu dia mandilah sekali untuk nak bersih daripada haid. Lepas tu duduklah mandi hak ni lah, mandi hak janabah ni. Mandi hak dia nak mandi 3 kali 4 kali sehari orang Melayu tu cerita lain. Mana mandi hak wajib, sekali tu je kena.
Maka dengan inilah berkata jumhur ulama daripada salaf dan khalaf. Makna ulama zaman sahabat tabi'in semuanya setuju bahawa sekali je mandi. Dan inilah yang diriwayatkan daripada Sayyidina Ali dan Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas dan Aisyah radhiyallahu anhum sekali mandi. Dan itulah perkataan tabi'in pula Urwah Ibnu Zubair, Abi Salamah bin Abdul Rahman, Imam Malik, Abu Hanifah dan Imam Ahmad. Boleh kita kata jumhur, majoriti ulama wajib mandi sekali. Pandangan yang kedua, tulis letak di qaf 2, maknanya qaul yang kedua. Dan diriwayatkan ini pula daripada Ibnu Umar dan Az-Zubair dan Atha bin Abi Rabah, bahawasanya mereka itu berkata bahawasanya wajib atas perempuan yang keluar darah berterus itu mandi tiap-tiap kali solat. Nyanyi kawan ni. Pandangan yang kedua ni keras, suruh mandi tiap kali solat. Dan diriwayatkan ini pula daripada Ali dan Ibnu Abbas. Maknanya riwayat tu banyak. Tadi Ibnu Abbas dengan jumhur, ini ada juga riwayat lain daripada Ibnu Abbas. Pandangan yang ketiga, dan riwayat lagi daripada Siti Aisyah bahawasanya berkata ia mandi pada tiap-tiap hari sekali je. Sekali je mandi sehari. Kok tiap waktu tu tak kira. Yang keempat, dan diriwayatkan daripada Sa'id ibn al-Musayyib dan Al-Hasanul Basri, keduanya berkata mandilah perempuan keluar darah bertusan itu daripada zuhur sampai sembahyang asar selama-lamanya, wallahu a'lam. Jadi kita tak usah pergi sana sini. Kesimpulan daripada masalah 505 ini, kesimpulan pandangan majoriti ulama yang mengatakan mandi sekali je. Alhamdulillah. Hak wajib, hak sunat ikut dia lah. Asalkan ada air dia rajin mandi. Kita berpindah masalah 506. Haid yang berterusan sekali mandi. Jadi kita ambil pandangan majoriti ulama sekali mandi. Apa dalil? Ini menarik. Sebab tu anak kata kita ni kita suka, sebab dia suka dedahkan kepada kita perbahasan ulama. Bila ulama berbahas, kita belajar, kita nampak kenapa mereka berbeza. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, dan bermula dalil atas mengatakan wajib ke atas perempuan yang istihadah itu sekali mandi, seperti dalam masalah 505 itu ialah, tanda, letak nombor 1. Nombor 1, dalil, kata wajib sekali. Di nombor 1, bahawasanya asalnya tiada wajib. Dia pegang kepada hukmul asli. Asal tak wajib. Kalau kita nak memperwajib, mari dalil. Maka tiada diwajibkan melainkan barang yang didatangkan oleh syarak dengan mewajibkannya. Mana dalil syarak kata kena mandi? Tidak ada yang sahih. Alhamdulillah. Sesat. Letak nombor 2. Hujah yang kedua. Dan tiada sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawasanya baginda menyuruh ia akan dia dengan mandi, melainkan sekali jua pada waktu putus haidnya, iaitulah hadis sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza aqbalatil haidatu fada'is salah." Al-hadis. Bila mari haid, berhenti solat. Mari masa haid. Maka tiadalah pada hadis ini menghendaki berulang-ulang mandi. Dan adapun segala hadis yang datang ia dalam Sunan Abi Daud dan Al-Baihaqi dan lain daripada keduanya, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh ia akan dia dengan mandi, maka tiada padanya suatu yang sabit. Ada hadis, tapi Al-Baihaqi dan ulama lain mengatakan hadis itu tidak sahih. Nak banding hadis Hamnah yang Nabi suruh sekali tadi. Bila berlawan dua tu, kita kena ambil hadis yang sahih. Alhamdulillah. Dan telah diterangkan oleh Imamul Baihaqi dan mereka ulama hadis dahulu daripada Baihaqi akan dhaifnya. Jadi tak boleh lawan bila kalahlah hadis yang kata kena ulang tu, sebab hadis tu tak sahih.
Dalil yang keempat. Kena tulis nombor tu baru tak lari. Dalil yang keempat. Dan hanya sahnya sahih ini barang. Bahasa dia ini barang selalu. Maklumat ini yang telah meriwayatkan oleh Imamul Bukhari dan Muslim dan lainnya di dalam sahih mereka itu, bahawasanya Ummu Habibah binti Jahshin radhiyallahu anha haid dia berterusan. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepadanya, bukannya demikian itu haid, bahkan ianya orak. Nabi mengatakan zalika irqun, bukan haid tu, darah keluar daripada orak yang terbuka. Maka hendaklah engkau mandi kemudian sembahyang. Mandi lepas tu sembahyang. Makna mandi hak habis haid itulah. Maka jadilah ia mandi tiap-tiap kali sembahyang. Siapa dia? Ummu Habibah ni dia mandi setiap kali sembahyang. Nabi suruh sekali. Kata Imam Syafi'i rahimahullah. Ini ulama-ulama besar dalam bidah hadis ni. Dia kumpul riwayat-riwayat kemudian dia buat keputusan. Itu sedap kita. Syafi'i rahimahullah kata, hanya sanya menyuruh akan dia oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandi dan sembahyang. Bukannya disuruh padanya mandi tiap-tiap kali sembahyang. Nabi kata mu mandi, patut mu sembahyang. Nabi tak kata mandi setiap kali nak solat. Lah, sekali tu. Lepas pada tempoh haid berakhir seminggu, 10 hari tu, mu mandi, patut mu sembahyang terus. Bukannya setiap kali nak solat kena mandi. Itu huraian Imam Syafi'i. Kata Syafi'i lagi, dan tiada aku syak, insya-Allah, akan mandinya tiada sembahyang itu ialah suka hati daripadanya, dengan tiada diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana dia sendiri nak mandi. Dan yang demikian itu mandi lapang hatinya baginya. Inilah kalam Syafi'i dengannya lafaznya sendiri. Dan begitulah kata gurunya yang bernama Sufyan bin Uyainah dan Al-Lais bin Sa'ad dan lain daripada keduanya. Dan ibarat mereka itu hampir-hampiran, wallahu a'lam. Jadi jelaslah kepada kita ada 4 dalil yang menunjukkan mandi itu sekali ya, bukan setiap kali nak solat, bukan 5 kali. Kita berpindah kepada masalah 507. Haid dan tanda putus darah. Ni kita kena belajar ni. Bagaimana kita nak kena haid tu dah tamat. Jadi orang-orang perempuan ni biasa dia tahu bila ke tempoh tamatnya haid dia, kan? Tapi kalau anak-anak kita hak baru-baru ni kena bagi taklimat molek lah. Bagi bertaklimat betul supaya tidak tersalah kira, kan? Kata Imam Nawawi rahimahullah, dan setengah daripada barang yang sayugia diambil berarti. Kalau kita bahasa bagus tak? Di antara perkara yang mesti diberi perhatian oleh semua ialah tanda-tanda alamat putus tamaknya darah haid. Maka sedikit orang yang menerangkan dia. Imam Nawawi kata tak ramai ni. Tak ramai orang ambil cana dengan masalah ni. Dia tengok tak ada haid ke pakai jadi. Pakai solat lalu ataupun apa-apa urusan lain. Maka sungguhnya telah diambil berarti dengan dia oleh satu jamaah sekumpulan daripada ulama Syafi'i. Bermula kesimpulannya bahawa alamat tanda terputus tamaknya haid itu dan terhasilnya suci itu ialah putus keluar darah. Darah dah tak ada. Warna merahnya dan kuningnya dan perangnya dan keruhnya, sebarang jenis warna sudah tidak ada. Sama ada keluar air basah yang putih atau tiada keluar sama sekali. Sini kena ambil perhatian. Kalau seorang wanita itu memang jenis ending dia ada darah, ada warna putih, dia kena tunggu. Kadang-kadang hari ni habis darah, esok baru keluar dia punya air putih dia tu. Tunggu sekejap, jangan sabar. Ada setengah wanita tak keluar apa-apa, biasa ya dia. Tunggu sampai 3 hari pun tak keluar.
maka sudah menjadi kebiasaan. Jadi kalau tamaknya darah haid dia pasti tak ada, dia boleh mandi. Bagi wanita yang keluar air cair putih ni, kena tunggu dulu. Biar keluar barulah tamat. Dibimbangi takut tersalah pergi semaya ataupun pergi mengembara, ia menyebabkan sudah tu tengok guana bau hanya ni, rupanya tak habis lagi. Ini kes kena ambil kira, terutama sekali suami itulah. Suami hak muda-muda tu kena belajar benda ni. Jangan tengok tak ada darah dah, tak ada dah. Mandi ya. Jangan lagi. Dia ada penanda aras dia. Break tak break. Jangan duk blog gak. Nah, kalau tidak orang panggil berenang adalah buah air merah lah dia je. Kata Imamul Baihaqi dan Ibnu Sabbagh dan lainnya daripada keduanya, daripada ashab kita, ulama Syafi'i. Dia kata apa? Ada keluar daripada putus darah itu air basah ke basah-basah sedikit. Tiada padanya perang dan keruh. Apabila dilihat akan dia di atas sejebih kapas, tiada apa warnanya. Ada nampak cair itu tapi tak ada warna dah. Itu. Maka sungguhnya telah sahih daripada Siti Aisyah radhiyallahu anha sebagai menyebut akan dia oleh Imamul Bukhari dalam sahihnya daripada Aisyah. Kata dia, bagi perempuan itu janganlah bersegera bersuci, jangan mandi lagi hingga melihat ia akan air kebasah-basahan putih itu. Dia panggil qassatul bayda, air yang warna putih, cair putih itu keluar, baru mandi. Itu nasihat daripada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha sebagai seorang yang berpengalaman dalam masalah fiqh wanita. Kita pergi kepada masalah 508. Haid dan wajib segera mandinya. Bila orang ni habis tamat haid, kita kena mandi selalu ke boleh tangguh-tangguh? Ini timbul masalah ni. Banyak orang tanya hari ni, terutama sekali pegawai-pegawai wanita. Dia kering haid di pejabat, nak pergi mandi mana dia kata? Dengar molek ni. Encik apa ni, cik puan belakang tu dengar. Bila berhenti haid kena mandi selalu ke boleh tangguh? Kata Imamun Nawawi rahimahullahu taala, telah berkata ashab kita ulama Syafi'i, apabila habis zaman haidnya, tamat dah haid, ending dia punya tanda intihaul haid pun sudah ada, maka wajiblah atasnya mandi sekarang itu juga. Kena mandi selalu, kerana mencapai awal sembahyang yang didapatkannya. Maknanya kalau orang ni pukul 10, pukul 11, 12 habis haid, dia kena mandi. Zuhur tu kena semaya dah. Ini. Dan maka tiadalah harus baginya meninggalkan sembahyang. Ni ada setengah orang ni tanya, tak boleh ke ustaz, saya niat jamak, nak mandi di pejabat payah, dia kata. Habis kita baliklah asar kan, lepas pukul 5 nanti balik mandi kira jamak zuhur dengan asar. Kita kata lah, dalam kitab Nawawi kata tak boleh lagi dia menangguhkan sembahyangnya dan puasa kemudian daripada itu. Maknanya kalau dia mari suci haid malam, tak apalah, puasa dia boleh niat dulu kan. Dan tiada harus ia menegah suaminya daripada watinya. Dia tak apa ngang dua tu. Orang panggil belum mesra-mesra lah. Dah, ada kes tertentu. Dia kata biar aku nak draw apa cik ni. Malam kare baru nak mandi. Gua nak agak. Dah, ataupun mandi malam ni tak saya mandi tak mandi lagi ni, jangan kosek. Subuh kare pula. Lepas subuh tu kami pergi kerja. Delay pula 12 jam. Gua nak agak. Haram dia kata. Dan dengar ni. Dan tiada harus ia menegah suaminya daripada watinya dan menegah daripada sesuatu yang memperbuat akan dia oleh orang yang suci. Tak boleh, dia kena cepat-cepat. Dan daripada Malik dan tiada harus ia menanti-nanti dan membuat-buat tak boleh didekati oleh akan dia sama sekali. Jangan duk merajuk gini. Habis tempoh pergi mandi cepat-cepat. Nyanyi kawan tu 10 hari dah dia panggil apa dia ni, delay 10 hari cuti. Pasal tu maksa kita belajar dengan orang Arab. Dia kata berapa binimu? Seorang. Dia kata tahidu haisu tahid. Mu mari haid juga kalau binimu haid. Kata tu Arab ni main kita
Nah, kata Syekh berapa? Ni. Oh, yang akak pak kat kita klik selalu pakai tak jawab. Dia kata, "Mu berapa bini?" Seorang. Mu mari hit sekali dengan bini. Betul dah dia tu. Jangan main. Kena bini hok berona lagu ni pula. 2 kali hit kita. Tak nyanyi. Dan ni bahaya ni. Nak cerita ke tak cerita ni? Tapi dalam kita ada kena baca juga. Dan diriwayatkan daripada Imam Malik radhiyallahu anhu akan satu riwayat bahawasanya boleh orang perempuan yang putus daripada haidnya itu membuat dirinya tiada boleh didekati suaminya 3 hari kemudian daripada hari adatnya, wallahu a'lam. Buat nama oleh ayat ni. Tapi tak salah, kita kena pakai hak mazhab Syafi'i, hak jelas dah tadi, tak boleh menangguh-nangguhkan. Baik. Kita habiskan bab kita. Masalah 509. Haid yang berpanjangan maknanya istihadah. Dalam waktu haid, waktu istihadah, ada darah lagi ni. Bolehkah ia jima? Muka suami pun tak ada hak lain dah. Yahidu haisu tahid. Dah. Haid sekali dengan bini dah dia. Kawan ni pula mari istihadah pula dah. Sambung cuti. Boleh tidak dia berenang dalam lautan merah? Banjir merah. Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, bahawasanya perempuan yang keluar darah berterusan itu baginya hukum segala perempuan yang suci pada kebanyakan hukum-hukumnya. Maknanya kalau kita confirm ini waktu istihadah bukan waktu haid, maka hukum istihadah sama dengan hukum perempuan suci. Maka harus bagi suaminya wati akan dia pada waktu hanyut darahnya. Walaupun ada lagi darah, sabar-sabarlah. Di sisi kita menurut mazhab Syafi'i dan di sisi jumhur majoriti ulama telah menghikayatkan akan dia oleh Ibnul Munzir. Tanda nama seorang ulama ni Ibnul Munzir dalam kitab dia Al-Ishraf ala Mazahibil Ulama. Ishraf maknanya orang panggil penjagaan, penyeliaan kepada mazhab-mazhab ulama. Kitab ni cetakan baru sekarang ni 10 jilid. Main 10 jilid. Nak tengok pergi ke maktabah pondok kita tu insya-Allah ada. 10 jilid kitab. Dia pun nukil. Kitab ni dia nukil pandangan-pandangan ulama-ulama. Dia nukilkan daripada Ibnu Abbas dan Ibnul Musayyib dan Al-Hasanul Basri dan Atha dan Sa'id bin Jubair dan Qatadah dan Hamad bin Abi Sulaiman dan Bakar bin Abdullah Al-Muzani dan Al-Auza'i dan Al-Thawri dan Imam Malik dan Ishaq dan Abi Thawr. Semua kata boleh berlaku. Kata Ibnul Munzir, dan dengan dialah aku kata, mana pandangan yang aku sebut tadi, saya menyokong pandangan tersebut. Pandangan kata boleh. Itu pendapat yang pertama, majoriti ulama kata boleh. Cuma kena tanya doktor lah juga. Takut darah tu ada masalah penyakit kan. Jadi kerja lain pula kitanya. Pandangan yang kedua, tulis qaf 2. Katanya, dan diriwayatkan kami daripada Aisyah, Ibnu Munzir lagi kata, bahawasanya berkata ia tiada boleh mewati akan perempuan istihadah itu oleh suaminya. Pandangan Aisyah kata tak boleh. Dan pandangan ini telah diterima oleh An-Nakhai dan Al-Hakam. Tak boleh. Pandangan yang ketiga, dan memakruh akan dia oleh Ibnu Sirin. Ibnu Sirin kata boleh tapi makruh. Pandangan yang keempat, banyak pula. Dan kata Imam Ahmad, tiada dijima akan dia melainkan lama menanti dengannya. Puas tunggu dah tak kering-kering darah ni. Maka jadilah juga boleh. Dan pada satu riwayat daripadanya rahimahullah taala, bahawasanya tiada harus watinya melainkan takut suaminya berzina. Jadi lama sangat menunggu takut jadi masalah, barulah dilepaskan. Barilah banjir ke banjir lah. Nak kata apa? Jadi alhamdulillah pandangan yang awal tadi lebih ringan bagi orang yang perlu. Bagi orang yang rasa tak perlu, boleh sabarlah. Keluar daripada khilaf-khilaf ulama itu lebih baik. Dan bermula yang terpilih, siapa kata? Ibnul Munzir.
yang disebutkan daripada jumhur ulama ini yang kata boleh. Dan bermula dalil atasnya ialah diriwayatkan oleh Ikrimah daripada Hamnah binti Jahsin radhiyallahu anha bahawasanya adalah ia kena mustihadah, kena nyakit keluar darah ni, dan adalah suaminya jima' akan dia. Jadi Nabi kita tak larang. Meriwayatkan dia oleh Abu Daud dan Al-Baihaqi dan lainnya daripada keduanya dengan lafaz ini dengan isnad hasan, maknanya sanad dia baik, itu makna sanad hasan. Kata Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, telah berkata Ibnu Abbas, bermula perempuan keluar darah berterusan itu boleh dijima' oleh suaminya kerana apabila sembahyang lebih besar lagi dosa meninggalkannya. Jadi semaya boleh. Kalau siapa dia tinggal semaya, dosa. Orang istihadah sepakat mengatakan boleh solat. Habis kenapa jima' tak boleh? Itu dia berhujah. Berhujah dengan semaya. Kita kata semaya tak terlibat dengan darah. Sini tempat dia situ. Nah, jadi ada perbincangan jugalah. Dan pula kerana perempuan keluar darah berterusan itu seperti orang yang suci pada hukum sembahyang dan puasa, dan lain daripada keduanya, maka hukum lain pun ambil sekali lah. Dah boleh solat, boleh puasa, kenapa tak boleh jima'? Maka demikian itulah juga pada hukum jima'. Dan pula kerana bahawasanya mengharamkan itu hanya sabit ia dengan syarak, maka tiada datang pada syarak yang sahih mengharamkannya, wallahu a'lam. Menariklah tu perbincangan kita tu. Nah, jadi tak habis lagi, kita baru habis bahak lepas baru ni. Jadi insya-Allah para jemaah sekalian, kita akan sambung lagi babu ma jaa fil mustahadati annaha taghtasil inda kulli salah. Jadi perbincangan belum habis. Insya-Allah kita sambung dalam siri yang akan datang. Sambung dalam siri yang akan datang penjelasan kepada pandangan ulama yang mengatakan kena mandi setiap kali solat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.